Cikgu, kenapa kalau saya entry reversal dia mesti tak jadi? Tapi kalau cikgu entry reversal mesti setup tu pergi. Boleh tak cikgu tolong saya? So welcome back to my YouTube channel. Saya akan kongsikan dengan korang cara macam mana saya entry setup reversal. So basically setup penukaran arah ni adalah setup di mana daripada point A iaitu point support, price akan buat reversal, dia naik, dia akan buat reversal dekat resistance. Itu dipanggil sebagai setup penukaran arah. So setup penukaran arah ni, reversal ni basically dia ada beberapa strong confirmation untuk dia melakukan penukaran arah. Dia bukan suatu setup yang sangat senang, tapi berbanding dengan continuation yang confirmation dia belum tentu lagi pun sebenarnya agak risiko. So check it out, kita punya video education. So korang jangan lupa join saya punya Telegram channel untuk dapatkan mapping-mapping yang berkualiti dan currency saya akan payung, gold saya akan payung, tapi dalam masa tempoh 1 minggu punya direction. So korang jangan lupa check it out saya punya Telegram channel. So guys, kalau korang check dekat saya punya iPad sekarang ni, ada satu setup support, di mana support itu dah pun berjaya create kat kita satu zone yang valid lah. So macam episod pertama saya ajar korang macam mana nak tahu support and resistance valid, korang boleh check it out di episod yang pertama. Alright, so kalau kita tengok dekat sini ada satu kawasan support. Kita tengok dekat sini ada satu support, dan dekat support sini kita tahu dia setiap support ada buyer. Di setiap support yang ada dalam market ada buyer. So kita mark dulu dia sebagai buyer dekat sini. So kalau kita tengok juga dekat kawasan support itu price telah pun berjaya membuat breakout dia telah pun berjaya membuat breakout resistance. So bermaksud dekat situ sekarang ni dia dah bagi hint dekat kita yang mengatakan buyer telah pun berjaya break satu kawasan di mana seller ada. So bila buyer berjaya break seller, kawasan support itu dijadikan sebagai satu kawasan refill untuk kita entry buy. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, zone yang ada pada time frame H4 ni kita boleh jadikan dia sebagai satu zone buy. Namun kalau korang tengok dekat sini ada kebocoran yang berlaku. Sebab itu saya cakap setup reversal adalah satu setup yang bukan senang. Kadang-kadang dia boleh jadi dia fake out, kadang-kadang boleh jadi dia sampai dia touch saja zone dan terus price ni nampak tap. So kalau kita tengok dekat sini guys, bila price tu dah pun sampai masuk ke dalam zone, kita kena tengok di lower time frame apakah continuation ataupun apakah confirmation yang akan berlaku. Apakah confirmation yang akan dibuat, barulah kita akan entry. So tukarkan kepada time frame M15 terlebih dahulu and kita tengok reaction kepada time frame M15. So sebagai satu contoh, kalau kita tengok dekat sini guys, kalau kita tengok bila price dah masuk zone buy, price dah masuk zone buy, kebanyakan orang melakukan satu kesilapan yang selalu sering. Bila price dah masuk dia akan entry terus buy. Ini kesalahan semua orang. Dia akan entry dari sini sampailah price dah pun bocor zone. Itu adalah satu kesilapan yang sering dilakukan, ataupun kesilapan yang semua orang lakukan. So benda-benda macam ni kita kena elakkan, benda-benda macam ni kita kena jauhkan. Sebaliknya tunggulah dulu untuk kita buy, tunggu breakout buy terlebih dahulu di lower time frame. Alright, so sebagai satu contoh tadi saya buka di setup H4, saya akan combinekan dengan M15 sebagai saya punya confirmation. Alright, sebab satu setup H4 ni bukan kecil, setup H4 ni besar. So jangan buat kesilapan sama. Bila price masuk dalam zone, jangan terus entry. Sebaliknya tengok dulu apa yang berlaku. So sampailah satu price ni dia create kita support, tapi support ni pun kalau kita tengok dia dah pun break kita punya zone. Tapi tak apa, sabar dahulu, tengok price ni naik. Bila price ni naik, sama juga kesilapan seorang trader ni, dia dah nampak benda ni akan terus naik tapi belum berlaku lagi kenaikan. Bila dia entry buy dekat atas ni, price turun, dia dah pun MC sekali lagi. So 2 kali dia dah MC. So elakkan lagi sekali. Sebaliknya kalau kita tengok daripada reaction dia, saya akan marking yang color merah. So ini support, ini resistance. So apa yang berlaku, kita marking resistance ni sebagai resistance untuk kita tunggu dia buat breakout, and then dia buat lagi satu support. Dekat sini pun korang boleh entry sebagai double S punya confirmation. Banyak pula motor lalu kan. Ni sebenarnya kita boleh je jadikan dia sebagai kita punya refer untuk entry. Namun belum ada strong confirmation. Boleh jadi dia buat 2 support, dia naik and then dia turun.
zone. Tapi bagi saya tak perlu pun tunggu dua support ni. Sebaliknya tunggulah dia break resistance. At least satu resistance dekat sini, nampak? Sini kan dah ada breakout. Okay, and then dia buat penurunan sementara. Korang referkanlah di kawasan breakout ini sebagai korang punya entry zone. Kat sini kan ada rally, dia buat base, and then dia rally, kita boleh jadikan dia sebagai zone untuk entry. Okay, banyakkan backtest. Korang tengok, korang marking satu zone, and then kat dalam zone tu korang akan korang tengok apa reaction yang buat. Bukan buat zone and then korang tengok, oh zone ni valid sebenarnya, zone ni tak valid sebenarnya. Tak. Okay, valid ke tak valid ke masa satu benda tu, dia price, bila price masuk, apa action yang dia akan lakukan, apa benda yang dia nak bagi kat kita, apa hint yang ditunjukkan, barulah kita boleh entry. Tapi permasalahannya sekarang ni, kebanyakan semua orang dia suka apa? Dia suka bila price masuk dalam zone, dia terus bedal. Okay, ini budaya-budaya yang diterapkan oleh trader-trader IB kat luar sana. So benda-benda macam ni korang kena elakkan. Okay, korang kena elakkan, korang kena jauhkan benda-benda dari macam ni daripada korang MC selalulah. Alright. So kalau korang tengok video saya, kebanyakan video saya buat 9 minit, 5 minit and 4 minit. Kenapa saya buat banyak video saya buat dalam satu minggu, saya akan buat at least satu video, and video saya duration dalam 5 ke 10 minit. Kenapa? Okay, yang pertama korang kena faham. Okay, teknik yang saya akan bagikan dekat korang adalah sebanyak 100 jenis teknik lain dari lain. Okay, 100 jenis teknik. Okay, and saya takkan deeply bagi korang faham satu teknik tu sampailah korang mengkaji sedalamnya, supaya saya tak nak nanti korang ada satu masalah. Okay, kejap korang nak entry, korang nampak ini nak jadi buy. Lepas tu korang nak entry, korang nampak ini jadi sell. Korang nak entry ni, korang nampak ini jadi buy. Okay, benda ni akan ganggu korang punya proses untuk pembelajaran korang. Okay, sebaliknya saya buat satu video, satu contoh, and then saya nak korang sendiri, kalau betul korang nak belajar berkenaan dengan teknik ni, korang sendiri pergi backtest. Mesti kat komen akan orang tanya, Pak dia tunjuk buy je, kenapa Pak dia tak tunjuk sell pula? Tunjuklah sell, takut ke? Tak, saya nak korang pergi buka MT4 korang, pergi buka trading view korang, and korang study sendiri macam mana korang nak entry benda tu, macam mana benda ni bergerak. Okay, saya hanya tugas saya untuk menyampaikan. Okay, selebihnya praktikal tu dekat bahagian korang. Guys, korang jangan lupa join saya punya Telegram channel. Okay, saya akan bagi korang start pada minggu hadapan ataupun minggu ni lah. Kalau korang tengok video ni, minggu ni saya akan share dengan korang. Okay, Telegram saya akan mula beroperasi, dan saya akan bagi weekly punya analisis lah, supaya korang dapat tahu arah ke mana gold nak pergi. Okay, arah beberapa pair currency yang akan pergi, supaya lebih memudahkan perjalanan korang. Okay, namun siapa yang nak menggunakan broker yang saya guna, okay, iaitu OTAFX, korang boleh klik link dekat description ni, ada link register, korang boleh register OTAFX. So broker OTAFX dijamin bayar korang punya withdrawal. Okay, tak ada isu pun, and korang boleh check di my FX book, iaitu broker OTAFX ni sama ada regulated ataupun tidak. Okay, so lately ni ada beberapa broker yang buat hal. Okay, saya pun tak tahu. Okay, benda ni adalah local broker. Okay, local broker ni biasanya kita tahu permainan dia macam mana. Okay, semua orang boleh buat broker. Okay, so berhati-hatilah di luar sana. Okay, jangan terpedaya dengan broker-broker yang bayar-bayar IB ni untuk dia menggunakan beroperasi di broker tersebut. So hati-hati. Okay, gunalah broker yang regulated, iaitu OTAFX. So sekian video daripada saya. Assalamualaikum and ciao.